Kalaulah tiba-tiba kan, saya dah tayamum, lepas tu saya sedang melakukan solat, tiba-tiba saya terdengar bunyi air, bunyi pipe tu tiba-tiba tengah jatuhnya bunyi air, ataupun orang kampung kata, oh guys dah ada air, contoh kan. Maka subhanallah, ketika mana kita tengah solat itu, tak perlu kita memberhentikan solat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya pada hari ini Ustazah Raudatul Jannah binti Muhammad Rozli, dan insya-Allah hari ini saya akan berkongsi mengenai bab tayamum ini. Selalunya berlaku dalam situasi kita, contohnya pertama dalam permusafiran, kita naik flight kan, tak ada air ataupun dalam masuk waktu solat. Jadi makanya ataupun air yang ada di toilet pun memang hanya cukup-cukup untuk passenger menggunakan untuk pembuangan air. Dan ada juga setengah flight itu dia tak bagi, ataupun stewardess ni tak bagi untuk kita nak gunakan air tersebut. Maka apa perlu buat? Kita bertayamum. Apa lagi situasi kita nak bertayamum? Bila ketiadaannya air, ya, ataupun jauh untuk kita mendapatkan air, ataupun dalam keadaan keuzuran kesakitan, kita di hospital, kita tak larat nak bangun, nak pergi toilet pun dalam keadaan yang sakit, ya, tak ada orang yang dapat bantu untuk nak bagi air spray dan ambilkan wuduk dan sebagainya, maka kita dibolehkan tayamum. Lagi-lagilah di saat-saat getir, ya, bila mana betul-betul dah nak habis masuk waktu solat ni, dah nak habis waktu solat tersebut, ya, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Baik, cara tayamum ini mudah saja, ya. Anggota yang terlibat juga hanya dua, iaitu muka, wajah kita ini, dan juga kedua tapak tangan hingga ke siku kita. Dengan caranya adalah, yang pertama, kita tepuk sekali untuk tepukan yang membasuh muka. Tepukan yang pertama untuk menyapu muka. Cukup sekadar menyapu, tak perlu kita gosok-gosok, ya. Tak perlu macam kita ambil wuduk, ataupun tak perlu macam kita pakai bedak, itu tidak perlu. Sebab tayamum ini hanya menyapu debu tanah. Itu untuk tepukan yang pertama. Tepuk yang pertama dan kita nipiskan. 1, 2, 3. Seterusnya kita sapukan di wajah kita. Baik, seterusnya tepukan yang kedua. Tepuk sekali lagi. Dalam masa yang sama nipiskan. Ataupun ada setengah ulama menyebutkan boleh tiup. Begitu. Dan seterusnya ada debu di tangan kita. Dan kita mulakan daripada bawah. Gosok. Jangan angkat ya. Pastikan tidak berangkat. Naik ke atas. Dan diakhiri dengan ibu jari kita. Jadi selesai debu di tangan kiri kita, tapi tangan kanan ni ada debu lagi, maka perlu diteruskan untuk menyapu debu tanah di tangan kiri. Ya, tangan kanan di bawah kita sapu dan jangan lepas, angkat untuk basuh di atas dan akhir dengan ibu jari, dan kita selesai begitu. Alhamdulillah. Niatnya bila, Ustazah? Niatnya ketika mana kita nak sapu tu tadi. Sapu tu saja aku bertayamum, ya, untuk membolehkan solat fardu. Saja aku bertayamum untuk mengangkat hadas besar. Pun sama juga. Bukan sekadar untuk melakukan solat fardu saja. Adapun bila mana kita berada dalam keadaan hadas besar, ya, kita nak mandi wajib, kita berada dalam keadaan janabah, ya, tak ada air dan berlakulah perkara-perkara situasi yang seperti yang saya sebutkan tadi, maka bolehlah dengan kita bertayamum. Kena ingat, satu tayamum untuk sekali solat fardu sahaja. Ya, satu tayamum sekali solat fardu, namun dibolehkan untuk melakukan solat-solat sunat yang lain. Solat-solat sunat lain tak ada masalah, ataupun kita nak baca Quran tak ada masalah. Tetapi hanya solat fardu, satu tayamum, satu solat fardu, dan diperbolehkan tayamum ini setelah masuk waktu. Bila masuk waktu baru tayamum. Belum azan lagi dah tayamum dulu. Kita tak tahu lepas azan tu tiba-tiba ada air pula, kan? Tiba-tiba Syahbaz dah bagi air. Contoh. Jadi kena ambil uduk balik walaupun waktu tu dah tayamum. Walaupun waktu tu ketika itu kita telah melakukan tayamum, ya, selesai tayamum. Baik, macam mana keadaannya, Ustazah? Kalaulah tiba-tiba kan saya dah tayamum,
Lepas tu saya sedang melakukan solat, tiba-tiba saya terdengar bunyi air. Bunyi paip tu tiba-tiba tengah jatuhnya bunyi air. Ataupun orang kampung kata, oh guys, dah ada air. Contoh, okay. Maka subhanallah, ketika mana kita tengah solat itu, tak perlu kita memberhentikan solat kita. Kerana apa? Kerana kita menghormati kemuliaan solat itu. Teruskan seperti biasa. Kalau belum mula solat, tapi dah selesai ambil tayamum ni, perlu diambil wuduk. Perlu tayamum itu terbatal dan perlu mengambil wuduk seperti biasa menggunakan air. Bagaimana pula sekiranya kita dah selesai tayamum, kita dah selesai solat, tetapi masih lagi berada dalam waktu tempoh waktu solat tersebut, contoh Zuhur agak panjang kan. Jadi adakah perlu kita gantikan ataupun mengqadakkan semula solat kita? Maka ulama menyebutkan tidak perlu mengqadakkan solat. Ya. Cukup sekadar kita nak melakukan solat seterusnya dengan mengambil air wuduk seperti biasa. Allahu a'lam.